wa ma'rifatak. Muslimin muslimat, tuan-tuan dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam ni kita bersua untuk sambung perbincangan daripada kitab An-Nasaih Ad-Diniyah, nasihat agama karangan Imam Al-Haddad. Dan malam ni sambungan pada topik yang baru berkaitan dengan mabahisus salah, iaitu perbicaraan berkaitan dengan bab solat. Sebelum ni panjang perbicaraan berkaitan dengan adab-adab ataupun tingkah laku sebagai seorang guru, ulama dan juga sebagai seorang murid yang disebut oleh Imam Al-Haddad. Baik, sekarang kita akan masuk kepada perbahasan berkaitan dengan amalan harian kita daripada bab-bab dalam perbahasan fiqh. Maka pengarang kitab memulakan dengan perbahasan berkaitan dengan solat. Dimulakan dengan berkaitan dengan solat kerana timbul perbahasan di sisi para ulama, manakah yang paling besar kedudukannya antara solat dengan puasa selepas daripada dua kalimah syahadah, sembahyang paling besar ataupun puasa yang paling besar. Kalau ulama yang mengatakan bahawa solat itu yang paling besar kedudukannya dan paling utama berdasarkan kepada peristiwa Isra' dan Mi'raj, kerana Nabi SAW ambil langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kedudukan solat itu sebagai imaduddin, tiang agama. Dan ada dalil-dalil lain yang mengatakan bahawa yang pertama disoal adalah berkaitan dengan solat ketika mana seseorang itu berada dalam kubur. Namun ada juga ulama mengatakan selepas daripada syahadah yang besarnya antaranya adalah puasa, kerana berdasarkan kepada satu hadis Nabi SAW, iaitu hadis qudsi yang Allah Ta'ala kata adalah as-siyam li, puasa ini dah bagi aku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang balas. Menunjukkan bahawa pada hadis ini nilai pahala bagi orang yang berpuasa tersebut seumpama para malaikat tidak tahu berapa kadarnya, berapa kadar untuk diletakkan nilaian pahala bagi orang yang berpuasa. Jadi ada ulama membahaskan, mengatakan bahawa puasa itu ditulis bahawa si fulan bin si fulan dia puasa, maka ganjarannya nanti Allah Ta'ala sendiri balas. Beza dengan kita ini dengan buat sesuatu amal ibadat kita. Jadi di sini timbul perbezaan di kalangan para ulama. Jadi bukanlah kalau ini yang pertama, ini yang kedua tu kita ambil, kita kurangkan sikit, bukan. Cuma nak nilai daripada sudut keutamaan dan juga besar darjat pahala di sisi Allah Ta'ala. Baik, kata mengenai kita al-muhafazatu 'ala salawatil maktubah, menjaga di atas salat-salat ataupun sembahyang yang 5 ataupun sembahyang yang difardukan. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan, ketahuilah wahai sekalian saudara-saudaraku, faqahanallahu wa iyyakum fid din, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman kepada kita dan kepada kalian semua dalam bab agama. Wa alhamana rusydana, dan mengilhamkan kebijaksanaan kepada kita. Wa a'adzana min syarri anfusina, dan menjauhi kita daripada keburukan ataupun kesalahan, kecelakaan daripada perbuatan diri kita sendiri. Ini antara permulaan doa yang disebut oleh Imam Al-Haddad. Maka kata beliau, annas-salata imaduddin, lima syahadah. Ini berdasarkan kepada satu hadis Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar, berkaitan dengan satu hadis yang Nabi SAW kata, bunyal islamu ala khamsin, dibinakan Islam itu di atas 5 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah. Nabi sebut yang pertama adalah 2 kalimah syahadah, yang kedua barulah wa iqamis salah. Nak menunjukkan bahawa selepas daripada 2 kalimah syahadah, maka yang besarnya perlu dijaga adalah solat. Sebab itulah disebut di sini bahawa tiang bagi agama kita adalah solat selepas daripada 2 kalimah syahadah. Baik, kenapa selepas daripada 2 kalimah syahadah itu
perlu disebut. Kerana bagi orang yang melakukan ibadat solat, betul macam mana dia punya syarat dan rukunnya, tetapi dua kalimah syahadah tidak ada dalam diri dia, maka tidak akan menjadi tiang bagi agama dia. Kita tidak nafikan ada daripada kalangan orang yang tak beriman, dia tahu berkaitan dengan solat. Kalangan daripada orientalis, dia orang pun belajar, dia orang pun tahu mencari di mana kelompongan dalam Islam itu sendiri. Yang boleh pandai baca Quran pun tak mustahil. Bahkan kalau ada di kalangan mereka yang solat pun tak mustahil. Kalau kita buka dalam bab fiqh, tuan-tuan, berkaitan dengan azan, salah satu syarat bagi sahnya azan adalah orang Islam. Macam mana kalau sekiranya orang yang bukan Islam itu dia melakukan azan, kan? Hari-hari dia dengar azan, hari-hari dengar azan, kali dia pun ingat, lepas tu dia berkawan dengan orang Islam, orang Melayu dan sebagainya. Kalau dia lakukan azan, hari itu tak ada orang azan, azan ni hukum dia fardu kifayah, satu pendapat lagi mengatakan sunat. Itu perbahasan lain lah. Cuma nak kata, nak tak nak, azan mesti dilakukan. Tiba-tiba kalau lah kita kata Tok Bilal tak ada, muazzin tak ada tersebut, tak ada orang yang azan, maka yang bukan Islam ni naik dia pergi azan. Adakah dikira terlepas kedudukan fardu kifayah kalau ambil pendapat bahawa azan itu adalah hukum fardu kifayah? Dan satu, yang kedua, dalam azan itu ada dua kalimah syahadah. Ketika mana dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, adakah dia akan jadi muslim? Dia akan jadi Islam. Sebab apa? Dalam itu dua kalimah syahadah. Maka di sini ada dua pendapat. Pendapat pertama, yang inilah dalam mazhab Syafi'i, kata bahawa kalau sekiranya non-muslim ataupun orang yang bukan Islam yang melakukan azan, dan walaupun dalam kalimah azan tersebut ada dua kalimah syahadah, dia masih lagi tidak akan berubah kedudukan i'tiqadnya kepada Islam. Kerana apa? Kerana itu hanya lafaz, yang mana lafaz itu adalah lafaz daripada azan, bukan lafaz untuk dua kalimah syahadah secara khusus. Tetapi ada pendapat yang kedua, kata disebabkan dia ucap perkataan tersebut maka dia jadi Islam, maka azan tersebut sah, maka fardu kifayah terlepas. Pendapat pertama tak jadi, maka tidak sah, maka fardu kifayah tak lepas. Nak tunjuk di situ ulama bahasnya bab fiqh, tapi di sana kena ada kedudukan dua kalimah syahadah. Itu masuk bab akidah. Kan? Kerana apa? Fiqh tersebut berjalan bila mana kedudukan syahadah kita betul, akidah kita betul. Kan? Semayang macam mana pun kalau syahadah tu tak betul lah. Kan? Maka tiang agama akan jadi rosak. Wa mahalluha, dan kedudukan solat itu minad-din, mahallur ra's minal jasad. Kedudukan solat itu dalam agama seumpama kedudukan kepala daripada jasad, daripada jasad. Sekiranya tidak ada kepala, maka tidak ada fungsi jasad tersebut. Nak kata besar tak besar kedudukan kepala kita pada jasad kita. Terputus kepala, maka orang tersebut seumpama matilah. Kalau sekiranya solat itu terputus daripada kehidupan seseorang, maka seumpama mati kehidupan agama dia. Mati kehidupan agama ni bukan untuk kita yang meletakkan hukum. Sebab kita ni, tuan-tuan, kita jangan terlalu cepat untuk meletakkan hukum dalam semua perkara. Sebab kita kena tahu autoriti kita. Pertama, meletakkan hukum itu mesti ada orang yang berautoriti. Satu. Yang kedua, meletakkan hukum tersebut bagi atas dasar keperluan. Kalau kita sentiasa nak meletakkan hukum, bila mana kita belajar, ini tak boleh, kita letak hukum terus, satu sudut dia akan jadi rosak kita. Orang ni tak semayang lagi, macam mana ni? Hidup tak semayang. Bila kita nampak dia semayang? Adakah bila mana kita nampak dia sembahyang, maka barulah kita putuskan bahawa Islam dia betul? Nak tunggu kita nampak saja. Sebagai seorang majikan, bos, dia nampak dia punya, contoh saja, kalau seorang bos, orang atasan, dia nampak orang bawahan dia, staff dia balik lewat, duduk je tempat dia punya dalam bilik, nampak buat kerja, tak berganjak daripada tempat duduk dia, maka kita boleh letakkan, okey, dia ni bagus. Bagus itu adalah ukuran bila mana kita lihat dengan mata kepala kita ke, atau kita melihat hasil dia. Nampak? Kalau kita sebagai seorang majikan, kita tengok duduk sahaja, balik lewat, tapi hasilnya tak ada, adakah kita boleh kata okey, ini bagus ni? Sebab apa? Sebab dia lewat? Tak boleh. Mestilah bos tu nak lihat hasil. Sama juga dengan kita. Macam mana kita nak menghukumkan seseorang itu tersebut, iman dia, pertama kena tahu siapa kita nak meletakkan dia tu. Pertama, kita ni siapa nak meletakkan? Iman dia betul lagi sebab tak solat. Adakah perlu kita ni atau dia sentiasa tunjukkan bahawa dia solat?
Kan? Sedangkan dia tak ada kaitan dengan kita. Kan? Sebab tu jangan terlalu senang untuk meletakkan apa-apa saja hukum terhadap seseorang. Kan? Pertamanya sangka baiklah. Sangka baik bahawa orang itu dah buat benda baik, dah buat sembahyang dan sebagainya. Untuk kepastian tanya. Jangan letakkan hukum. Tadi masa nak keluar pasar, nak keluar kedai, dia dah ada. Kita pergi sembahyang, kita masuk balik, dia ada balik. Kita pun letak hukum tak sembahyang ni. Senang kan? Sebenarnya kita salah. Sebab apa? Mungkin masa kita solat, dia bagi solat. Tapi solat dia lebih awal daripada kita. Siap, dia masuk awal lepas daripada tu. Itu kaedah. Kalau kita meletakkan, senang meletakkan hukum orang ni tak semayang, tanpa tabayun, rosak kita punya kedudukan hati kita. Kan? Sebab tu ulama pesan, salah satu benda yang merosakkan kerana kita banyak sangka. Kan? Sangka buruk pada orang terlalu banyak. Baik, jadi kedudukan solat itu adalah dalam agama seumpama kedudukan kepala dalam bagi jasad seseorang. Fakama annahu la hayata liman la ra'sa lahu. Sebagaimana tidak ada kehidupan bagi orang tidak ada kepala, fakadzalika la dina liman la salata lahu. Demikian juga tidak ada agama bagi orang yang tidak solat. Jadi ukur pada diri kita lah. Jadi kedudukan agama kita nak betulkan adalah betul dalam kedudukan solat. Solat ni tuan-tuan, dia akan dibetulkan sepanjang kita hidup, dia makin betul. Kan? Dia bukan sekaligus. Kita masuk ke kursus solat, intensif solat ke, kita mengajar bab solat ke, solat kita akan ada daripada satu tahap kepada satu tahap, dia akan dibetulkan. Sepanjang kita hidup, dia makin betul. Kan? Dia bukan sekaligus. Alang-alang kita ustaz betul terus solat kita, belum tentu. Kan? Yang betul solat kita itu Allah Ta'ala betulkan daripada satu keadaan kepada satu keadaan. Tunggu panjang umur, insya-Allah jumpa Ramadan. Cuba tengok solat kita dalam Ramadan, kan betul? Kan? Solat kita ketika mana kita buat umrah dan haji, kan betul, kan cantik, berbanding solat kita yang selain daripada bulan Ramadan mungkin, selain solat kita ketika mana kita bukan duduk di hadapan Kaabah. Jadi betulnya solat kita itu kadang-kadang Allah Ta'ala letakkan sesuatu asbab supaya nampak kualiti solat kita. Jadi dengan kualiti solat kita yang betul, maka agama akan hidup. Mana bukti agama hidup dalam diri kita? Ketaatan kita pada Allah Ta'ala itu bertambah, kemaksiatan yang mungkin kita boleh buat, kita boleh tinggal. Maksiat boleh buat, tapi kita boleh tinggal. Itu bukti agama hidup dalam diri kita. Dan kedudukan kita ini sentiasa makin lama makin dekat dengan Allah Ta'ala. Kita rasa kita makin taat, kita makin baik, kita menyesal, banyak rasa salah dengan dosa kita, banyak nak istighfar dan sebagainya. Itu agama hidup. Itu agama hidup. Ada perbahasan yang tuan-tuan, rupa-rupanya orang Kristian dia buat kajian macam mana agama itu boleh hidup dalam diri masyarakat dia. Macam mana agama itu boleh dihidupkan dalam diri. Ini kajian dah dia buat dah. Dipanggil pembangunan agama dalam diri. Orang Kristian banyak dia tulis pembangunan agama. Sama juga dengan kita. Kita ini macam mana pembangunan agama dalam diri kita boleh ada. Pembangunan maksudnya agama tu dah ada. Kita semua adalah orang Islam, tapi macam mana agama itu dibangunkan? Agama itu dibangunkan dengan cara kita belajar. Agama dibangunkan dengan cara kita beramal. Agama dibangunkan dengan tambah baik nilai kualiti ibadat ketaatan kita. Orang Kristian pun kaji juga. Macam mana seseorang itu bila mana dia menganut Kristian, dia boleh jadi penganut yang baik. Kan? Sebenarnya Islam pun kaji juga. Cuma kadang-kadang kita tak nampak ke arah kajian tersebut. Islam dah ajar lama dah. Tapi orang yang bukan Islam pun buat juga benda tersebut supaya agama hidup dalam diri mereka, nisbah agama mereka. Baik. Maka salah satu untuk supaya cantik kedudukan agama kita, maka betulkan solat kita. Betulkan solat. Ulama kata tuan-tuan, kalau kita rasa akhlak kita ni ada masalah, adab kita ada masalah, perangai kita ada masalah, betulkan solat kita. Kalau kita tahu ni perangai akhlak kita tak cantik, kita tahu, kita sendiri tahu tuan-tuan. Duduk depan cermin lama mana pun, cermin tak kata bahawa engkau ni banyak sangka buruk, engkau ni jenis pemarah, tak ada. Kan? Kadang-kadang kalau kita duduk sendiri, dalam seharian kita boleh tengok berapa kali kita sehari ni, daripada pagi tadi sampai sekarang, berapa kali kita sangka buruk pada orang tuan-tuan. Tengah bawa kereta, kan, duduk di rumah, duduk bermain dengan hubungan WhatsApp, Instagram dan sebagainya, berapa kali kita sangka buruk pada orang. Berapa kali timbul perangai sangka buruk kita, marah kita, panas barang kita.
Yang tempiasnya kena kepada orang terdekat ataupun orang lain. Sama ada kita marah dalam grup WhatsApp ke, kita marah kepada siapa lagi? Anak-anak isteri kita dan sebagainya, ahli keluarga kita dan sebagainya. Perasan tak perangai buruk yang ada dalam diri kita? Mesti kita tahu. Maka perangai buruk itu macam mana nak dibetulkan? Salah satu kata ulama, betulkan solat kamu. Solat dah betul dah, sah dah. Syarat cukup dah. Rukun dah cukup dah, betul. Tetapi di mana kita dalam solat kita? Dalam satu hadis Nabi SAW kata, kadar pahala solat kamu dibalas ala qadri uqulihim. Di atas kadar di mana fokusnya kamu dalam solat kamu. Maka kalau kita dalam solat itu kita lalai dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bermakna kita solat kita belum lagi cantik. Kalau solat kita cantik, bermaksud kualiti kehidupan kita selepas daripada itu akan jadi cantik. Salah satunya adalah akhlak kita. Betulkan kat situ insya-Allah. Kadzalika warada fil akhbar, sebagaimana yang berlaku ataupun datang dalam hadis-hadis yang menceritakan kepada kita, ja'alanallahu wa iyyakum minal muhafizina 'alas salah. Mudah-mudahan Allah Taala jadikan kalian daripada kalangan orang yang menjaga salat. Kita semua orang menjaga salat. Wal muqimina laha, dan orang yang mendirikan salat, wal khashi'ina fiha, dan khusyuk dalam salat, wad ad-daimina 'alaiha, dan mengekali di atas salat. Semua berbeza. Al-muhafazah 'ala salah, iaitu jaga solat. Jaga solat ini salah satunya jaga daripada sudut pikiran kita di waktu ataupun pada waktu yang mana perlunya kita solat. Suatu dalam kitab fiqh dia bahas apa dia? Waktu yang pertama adalah waktu afdal. Waktu yang kedua dia panggil waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar waktunya waktu pilihan kita. Luas waktu ikhtiar. Waktu yang ketiga dia panggil waktu makruh, iaitu menghampiri kepada hujung-hujung salat. Waktu hujung-hujung waktu salat dan habis. Dan waktu yang keempat yang terakhir dia panggil waktu tahrim, waktu haram. Baik, sekarang untuk maghrib dia panggil kita duduk dalam waktu ikhtiar. Kita dalam tempoh waktu ikhtiar. 8.35, 8.30, 8.30, 8.30 sembahyang maghrib dia panggil waktu makruh. Sebab apa? Sebab kalau 8.30 kita sembahyang, maghrib sempat habis. Maghrib sempat habis sebelum isyak masuk. Maka kita duduk pada kedudukan yang mana nak menghampiri dekat-dekat dan habis, dia panggil waktu makruh. Di hujung kalau kita kata pukul 8.33 kita sembahyang, dekat-dekat dah nak masuk ataupun mungkin tengah sembahyang itu ataupun masa tahiyat akhir masuk waktu isyak, dia panggil waktu tahrim. Sembahyang sah tak? Semua sembahyang sah. Daripada waktu awal, waktu afdal, waktu ikhtiar, waktu makruh dan waktu tahrim, kalau kita sembahyang semua sembahyang sah. Cukup syarat dengan cukup rukun. Tapi ada tak al-muhafazah? Kurang muhafazah. Tak jaga. Kan? Kena jaga kedudukan kita bila mana kita nak menjaga, nak dirikan solat tersebut. Wal muqimis salah. Wal muqimis salat adalah yang mendirikan salat. Ini sebagaimana ayat Quran, doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim AS. Rabbi ja'alni muqimis salah wa min dhurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku daripada kalangan orang yang mendirikan salat. Mendirikan salat wa min dhurriyyati, yang juga daripada kalangan zuriat-zuriat aku. Kata ulama, mendirikan salat itu maksudnya kita jaga daripada sudut syarat dengan rukun. Satu, daripada sudut zahirnya. Dan juga wal muqimis salah, kedudukan kita menjaga salat itu, kita boleh tahu kita tergolong golongan al-muqimi nafsalah atau tidak. Golongan yang menjaga salat, mendirikan salat, salah satunya selepas daripada salat itu selesai. Maksudnya kehidupan kita selepas daripada selesai. Ruh salat masih ada walaupun kita dah habis dah sembahyang. Apa ruh salat? Sebenarnya saya nak cerita berkaitan dengan kisah Khulafa ar-Rasyidin. Yang kedua itu Saidina Umar. Tuan-tuan, kalau sirah ni kena baca lah. Kita kena baca juga sirah. Sejarah negara kita pun kita tahu juga kan. Tapi sirah-sirah yang ditinggalkan daripada kalangan para sahabat kita kena tahu, kena baca. Kan? Para tabi'in dan sebagainya, itu motivasi kita. Baik. Umar ni dia memerintah 10 tahun. Kurang lebih 10 tahun. Osman lebih kurang 12 tahun. Lama. Abu Bakar 2 tahun je. Zaman Sayyidina Umar ini, dia keluarkan daripada sudut tempat pemerintahan tersebut, daripada jabatan-jabatan tertentu, dia pindahkan keluar daripada masjid. Biasanya benda-benda yang diputuskan di masjid, daripada sudut kehakiman ke, pendidikan ke, banyak buat di masjid.
Zaman Saidina Umar, dia pindahkan, dia buat seumpama kita bangunan khusus. Daripada sudut kehakiman ada tempat untuk jatuhkan hukum. Daripada sudut pendidikan, zaman pendidikan, orang kaji bahawa Umar antara orang yang pertama mewujudkan sistem sekolah tadika. Dia panggil kutab. Daripada tadika, lepas tu dia naik satu peringkat. Universitinya kat mana? Universiti masuk balik kat masjid. Universiti yang paling tinggi sekali, IPT ketika itu adalah di masjid. Jadi yang kecil-kecilnya Umar buat kat luar. Dan jadi banyak Umar keluarkan. Sebab apa? Dia cuba suturkan dan sistematikkan. Cuma kata ulama, walaupun Umar tersebut dia buat apa yang tak dibuat oleh Rasulullah dan apa yang tak dibuat oleh Saidina Abu Bakar, dia membawa roh masjid tersebut bersama dengan kepimpinan di jabatan-jabatan tersebut. Dalam kehakiman, roh masjid ada tak? Ada. Dalam pendidikan, kat sekolah, ada tak roh masjid? Ada. Nak cerita berkaitan dengan roh kedudukan masjid tersebut. Kalau dalam masjid apa yang kita buat, tuan-tuan? Kita jaga adabnya, kita jaga kepada nilai tata susilanya, kita jaga. Bukan kita kata, oh pergi sana boleh niat tahiyatul masjid, apa ni, niat iktikaf, sembahyang tahiyatul masjid. Bukan. Kedudukan dah luar daripada masjid, luarlah, tapi roh masjid ada. Maka sama juga wal muqimis salat, orang yang mana mendirikan solat, kata ulama, orang yang membawa roh solat luar daripada solatnya. Bila mana kita berurusan jual beli, bila mana kita berurusan dengan orang, roh solat tu masih ada. Masa solat kita jaga tak pandangan, kita jaga pandangan. Masa solat jaga tak kata-kata kita, jaga kata-kata kita. Masa luar daripada, masa dalam solat kita jaga tak tindakan kita, jaga. Luar sembahyang pun jaga. Walaupun tak membatalkan luar sembahyang, nak batalkan apa? Dalam sembahyang batallah solat kan. Tapi kita jaga tindakan kita. Kan? Tindakan kita jaga. Itu orang yang mana ada roh wal muqiminas salat. Wal khashi'ina fiha, dan orang yang khusyuk dalam sembahyang, maksudnya orang fokus bila mana dia buat satu perkara, dia tahu sekarang dia berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita belajar berkaitan dengan tadabbur kan. Tadabbur salah satunya tadabbur bacaan-bacaan Quran, bacaan-bacaan dalam solat kita kan. Kalau suruh terjemah satu-satu, semua orang tahu. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Ta'ala yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih ni, alhamdulillah ber'amin, segala puji, semua orang tahu. Tanyaan kita pun tahu. Tapi adakah dalam sembahyang kita nak itu saja? Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, kita pun dengan nama Allah Ta'ala Maha Pemurah lagi Maha Pengasih ni, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan sekalian alam. Cukup ke itu? Itukah dikatakan sebagai khasyi'in? Ulama kata itu baru step awal-awal untuk dapat kepada khasyi'in, khusyuk dalam solat. Yang pertama, faham maksud yang kamu, sebelum tu bukan faham, maksudnya dengar apa yang kita baca. Yang kedua, tahu apa yang kita tengah baca. Tak faham, tahu. Sekarang ni aku tengah baca Fatihah, sekarang ni aku tengah baca tahiyat. Faham tak? Tak faham lagi. Step seterusnya baru kita faham. Step atas daripada faham itu bukan sekadar kita faham satu-satu, kita faham apa sebenarnya Allah Ta'ala nak daripada perkataan tersebut. Ar-Rahmanir Rahim, bukannya kita tahu satu-satu dia punya pengasih dengan penyayang, tapi kita memahami lebih detail lagi. Itu dikatakan sebagai tadabbur. Dan benda ni dikatakan sebagai pembetulan kita daripada satu keadaan kepada satu keadaan. Solat kita selagi mana kita hidup, Allah Ta'ala akan betulkan melalui proses apa? Proses pembelajaran. Wadaimina 'alaiha, dan mudah-mudahan kita pun tergolong daripada orang yang mana mengekali ataupun istiqamah dengan sembahyang. Mudah-mudahan kita jaga sembahyang kita. Dan fabidzalika amarallahu ibadahul mu'minin fi kitabihi wa bihi wasafahum faqala azza wa jalla azzaman qala qailun hafizu 'ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Demikianlah perintah Allah Ta'ala kepada hamba-Nya yang beriman dalam Quran, dan sebagaimana Allah Ta'ala sifatkan mereka itu dengan firman Allah Ta'ala, hafizu 'ala salawati, jagalah kalian, kamu semua, 'ala salawat, di atas salat-salat. As-salawat itu sembahyang-sembahyang, solat-solat yang 5 waktu kata ulama tafsir. Was-salatil wusta, dan juga solat wusta. Solat wusta khilaf ulama. Apakah solat wusta tersebut? Nanti dia akan sebut. Wa qumu lillahi qanitin, dan jadilah kamu semua kepada Allah Ta'ala orang yang tunduk dan orang yang patuh. Orang yang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, patuh pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi salah satu tunjuknya kepatuhan kita, tunduknya kita pada Allah Ta'ala adalah melalui perbuatan solat kita. Allahu Akbar. Kita ni tuan-tuan mujurlah Allah Ta'ala bagi ada ibadat solat. Kalau Allah Ta'ala tak bagi ibadat solat, cuba kita fikir dengan logik akal kita je.
Kalaulah dalam hidup kita ni cukup dengan kita, ialah kita zikir kan, subhanallah subhanallah astagfirullahalazim sampai masa kita puasa, tapi ibadat solat tak ada, agak-agak macam mana kehidupan kita, mungkin kita akan lebih lalai lagi. Jadi di tengah-tengah tersebut Allah Ta'ala tarik kita supaya apa? Supaya tidak lalai sebenarnya kan? Tidak pergi jauh sangat. Ada border dalam kehidupan kita, ada sempadan-sempadannya. Jangan pergi terlalu jauh sangat, maka Allah Ta'ala tarik seketika. Jadi salah satu kedudukan kita dalam solat ini menunjukkan kita ini Allah Ta'ala tarik supaya kita taat pada Allah Ta'ala dan juga kita tunduk pada Allah Ta'ala. Fassalawatu hiyal maktuban al-khams. Yang dimaksudkan dengan hafizu ala salawat, solat-solat itu adalah sembahyang 5 waktulah, zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Sebab apa sebut zuhur dahulu kan? Tak sebut subuh dulu kan, kita bangun sembahyang subuh dahulu. Sembahyang pertama kata ulama adalah sembahyang zuhur, bukan sembahyang subuh, berdasarkan kepada peristiwa Nabi SAW turun daripada Isra' dan Mi'raj. Bila mana turun daripada Isra' dan Mi'raj, untuk subuh tersebut belum lagi Nabi SAW tahu kaedah nak bagi tahu kepada sahabat, nak ajar sahabat. Jadi ketika itulah yang Jibril turun ajar satu-satu sembahyang subuh, sembahyang zuhur dan sebagainya. Jadi salah satu daripada perbahasan yang bila mana Nabi turun Isra' Mi'raj tersebut, ulama meletakkan solat pertama adalah solat zuhur. Cara kira adalah solat zuhur yang pertama. Walaupun subuh itu adalah awalnya kan. Nak kira bahawa solat pertama yang Nabi dirikan dan Nabi ajar pada sahabat adalah solat zuhur. Lepas tu asar, maghrib, isyak dan subuh. Baik. Kenapa zuhur, asar sembahyangnya adalah perlahan? Yang tiga lagi adalah secara jahar, iaitu baca kuat. Di sini pun ulama kata dikaitkan dengan sirah juga. Awal-awal bila mana Nabi solat, Nabi solat, turun perintah solat, kan solat itu tak boleh cara khayal ramai kalau sampai timbulnya penyiksaan. Sebelum daripada hijrah pertama ke Hudaibiyah, sampaikan hijrah yang kedua ke ke Habsyah, lepas tu hijrah yang kedua ke Habsyah pula 80 orang lebih kurang, lepas tu baru hijrah Nabi ke Madinah. Salah satunya kerana kekangan dia orang tak boleh dirikan solat. Jadi bila mana awal-awal itu solat didirikan secara sembunyi-sembunyi dan bacaan pun secara sembunyi. Bila? Siang hari. Siang hari supaya orang tak tahu kamu solat, dan orang tak dengar bahawa kamu itu tengah baca dan menunjukkan bahawa kamu tengah solat, maka bacaan tersebut jadi perlahan kata ulama. Memang kalau orang tanya sebab apa kita sembahyang zuhur dengan asar itu perlahan, maghrib, isyak, subuh bacanya kuat, jawapan satu saja, ittiba'. Ittiba' ni adalah kerana ikut Nabi SAW. Tetapi sebab apa Nabi buat macam itu? Ulama kaitkan dengan sirah. Kerana apa? Awal-awal Allah Ta'ala suruh perlahankan. Kerana apa? Supaya keselamatan orang Islam dan masih lagi terjaga, supaya mereka ni sembunyi daripada sembahyang. Kalau tak, mereka akan disiksa. Dan siang hari ni orang keluar dan orang dengar. Beza pada malam hari. Maghrib semua orang dah balik dah. Isyak pun orang dah rehat kat rumah. Subuh dia orang tak bangun lagi, maka kamu boleh kuatkan bacaan kamu. Maka benda inilah yang dibawa sampailah kepada sekarang, sampailah kepada kiamat. Salah satu alasannya adalah kerana ittiba', tetapi sirahnya berlakunya kerana itu punca dia, yang disebut oleh para ulama. Fatilka hiya salawatul lati la yasi'u ahada minal muslimin tarku syai'un minha fi halin minal ahwali ma dama ya'qil walau balagha bihi al-'ajz wal mar' ila aqsa ghayatihi. Dan demikianlah sembahyang-sembahyang yang tak sepatutnya seorang daripada orang Islam pun tinggalkan dia dalam mana-mana keadaan selagi mana dia berakal. Maksudnya cukup syarat, walaupun sampai pada kedudukan yang lemah ataupun sakit, macam mana pun kena sembahyang. Kalau puasa boleh tinggal. Sebab tu ulama kata kedudukan sembahyang tinggi. Sebab apa? Puasa masih lagi boleh tinggal dan kita tangguhkan dengan qada. Tapi sembahyang tak boleh. Sembahyang tak boleh kerana tidak ada rukhsah bagi sembahyang untuk ditinggalkan. Rukhsah untuk digabungkan dengan cara jamak boleh. Rukhsah untuk dipendekkan boleh. Dan rukhsah untuk pergerakan tersebut lebih ketika mana solat, seumpama sembahyang syiddatul khauf boleh. Tapi untuk tinggal boleh, tinggal tak boleh. Jadi sebab itulah timbul perbahasan ulama bila mana seorang itu berada dalam keadaan sakit. Sakitnya bahasnya bukan boleh tinggal atau tak, bukan. Ulama dah tak bahas dalam benda tersebut. Bila mana seorang berada dalam mana-mana keadaan sakit, macam mana dia nak sembahyang, itu je.
Kan? Maaf bahasa tuan-tuan, mungkin kalau ada kalangan keluarga kita yang sakit dia pakai dia punya apa ni? Yang saluran najis tu. Ulama bahas macam mana dia nak solat. Bukan boleh tak boleh ditinggal solat. Tak. Macam mana dia nak solat? Orang yang mana berada dalam keadaan berbalut, macam mana dia nak solat? Bukan bahas boleh tak dia ditinggalkan, dirusakkan dengan solat. Tak ada. Sebab apa? Sebab solat ini satu ibadat yang tidak ada rukhsah untuk ditinggalkan. Rukhsah untuk diringankan ada. Puasa letih, okey tinggallah. Ada rukhsah kerana apa? Kerana kamu musafir, kerana kamu sakit. Tapi nanti qada. Bila nak qada? Ruangnya dalam masa 11 bulan sebelum masuk Ramadan akan datang. Tapi boleh tak tinggal? Boleh. Dan duit tak ada, tak cukup, tak payahlah bayar zakat sebab tak cukup syarat. Tapi sembahyang tak ada. Dan sembahyang tidak ada. Jadi rukhsahnya hanya diringankan. Dalam sembahyang, dalam peperangan pun kena juga. Ini dia ada perbahasan dia. Ada hadis dia. Itu pertama. Hafizu 'alas salawat, jagalah kalian di atas sembahyang-sembahyang, maksudnya sembahyang 5 waktu. Was salatil wusta, apa solat wusta? Hiyal asru kama warada bihil hadisus sahih. Solat wusta adalah sembahyang ataupun solat asar. Bagi solat wusta ini ada dua pendapat di sisi para ulama. Yang pertama kata sembahyang zuhur, yang kedua kata sembahyang asar. Tetapi ramai ulama mengatakan solatul wusta adalah solat wusta ni tengah. Itu sembahyang asar. Kerana apa? Kerana ada satu hadis Nabi SAW. Nah, cerita dia. Khassahallahu bidzikri li ziyadatil fadli wasyaraf. Allah Ta'ala tambah berkaitan dengan salatul wusta. Baik, jaga sembahyang dan jaga sembahyang asar. So, pauman macam tu kan? Jaga semua sembahyang dan jaga sembahyang asar. Sebab apa sebut sembahyang asar? Tak sebut sembahyang subuh ke? Kan? Sebab subuh ni kita rehat, kita tidur. Kan? Seronok tidur ke? Tiba-tiba Allah Ta'ala kata sembahyang asar. Sebab apa sembahyang asar? Kata Imam Al-Haddad, dikhususkan sebut perkataan wassalatil wusta, itu sembahyang asar, selepas daripada Allah Ta'ala kata jagalah sembahyang-sembahyang, lepas tu sebut sembahyang asar dan juga sembahyang asar, kerana nak sebut kelebihan dan besarnya untuk kita jaga sembahyang asar ni. Kan? Susah sangat ke sembahyang asar? Dalam satu hadis mengatakan bahawa antara solat yang berat bagi golongan munafik adalah sembahyang subuh dan sembahyang asar. Subuh kerana apa? Subuh kerana dia awal waktu. Asar kerana apa? Kerana dia waktu itu adalah waktu rehat. Kebanyakan orang rehat pada waktu petang, dan ketika itu suasana masih lagi panas. Jadi biasanya bila mana panas, dia akan rasa lain sikit. Kan? Dia rasa nak. Perasan tak dekat-dekat asar kita banyak mengantuk. Dia banyak mengantuk. Kan? Saya tak tahulah orang lain. Kalau jenis saya macam tu. Kan? Tapi ada satu hari saya ingat sama sekali. Saya pernah cerita kat tuan-tuan. Kawan saya, kan? Kat kampung kan, kita balik kampung, kita sembang dengan kawan-kawan. Kawan-kawan orang kampung kan dia suka bila mana petang-petang kan dia tidur kat dia punya wakaf tu kat luar rumah kan. Dia kata bukan sekali tapi banyak kali dia perasan tiap-tiap kali nak masuk waktu asar, dia punya angin masya-Allah. Dia datang tu dengan sejuk, damai, seronok je. Masa itulah dia kata aku mengantuk. Sebab ini mungkin jadi sebablah mungkin. Itu ada satu pengalaman bukan nas ni, pengalaman. Mungkin itulah sebab mengatakan sembahyang asar ni antara sembahyang yang berat. Kerana waktu itu adalah waktu yang kita rehat. Tak rehat ustaz, kita pergi kerja. Betul lah, masa tu di hujung-hujung kita dah nak balik kerja. Kita dah penat dah masa tu. Kurang dah semangat kita ketika itu. Wa dzalika ma'rufun wa masyhurun fil Islam, dan demikian tersebut salat asar ini benda yang ma'ruf dan benda masyhur dalam Islam tentang kedudukannya, sehingga sampai kepada kami sebab penurunan rukhsah dalam sembahyang khauf. Sembahyang khauf itu sembahyang takut. Bukan sembahyang itu takut, iaitu sembahyang ketika mana kita berada dalam ketakutan. Bila? Itu dalam solat. Dalam peperangan. Dalam peperangan ada dua jenis solat. Kan? Bukannya tukar daripada zuhur, asar dan sebagainya, tak. 5 waktu tetap 5 waktu. Cuma kedudukan solat tersebut dipanggil solatul khauf atau solatul syiddatul khauf. Solat takut ataupun solat bersangatan takut. Dua ini ketika mana kita berada dalam peperangan. Sama ada kita yang zuhur ke sembahyang asar, tetap dengan bilangan nama sama, tapi situasi ketika itu. Baik. Jadi solatul khauf, solat khauf ini solat takut, itu solat yang didirikan ketika mana kita tahu di mana posisi musuh
yang mana ketika itu kita belum lagi berperang. Tapi dalam medan perangan, maksudnya bukan angkat senjata lah, kan? Saling bertahan. Kita tahu musuh sebelah sana, ataupun musuh sebelah daripada sana. Bila mana kita sembahyang, masuk waktunya, kita masih lagi sembahyang sebagaimana biasa. Zuhur tetap 4 rakaat, kan? Asar tetap 4 rakaat. Kalau malam, dengan sembahyang malamnya, maghrib, isyak dan sebagainya. Tetapi kedudukan ketika itu, dia ada 2 saf. Saf yang pertama akan ikut imam, saf yang kedua ikut imam juga, tetapi dia bergerak selepas daripada imam dan saf yang pertama bangun. Itu kaedah dia. Jadi orang yang masuk dalam peperangan, dia wajib belajar berkaitan dengan salatul khauf. Salatul khauf kita tak belajar. Sebab apa? Sebab kalau kita belajar tapi kita tak praktik. Sebab apa? Sebab tak ada ruang lah, kan? Solat syiddatul khauf, iaitu solat yang mana orang yang memang tengah berperang, kan? Tengah berperang, pegang senjata tu, tengah tembak dan sebagainya, dan dia tengah berlari, menyorok dan sebagainya. Ketika itu dia wajib juga sembahyang. Sebab itu tidak ada rukhsah untuk meninggalkan solat, tapi rukhsah untuk meringankan kedudukan solat itu ada. Jadi dia sambil berjalan, dia bayangkan aku tengah sembahyang, dengan dia rukuk, dia duduk dan sebagainya. Ketika itu walaupun dia tidak menghadap kiblat. Ini khusus bagi orang yang mana dalam medan peperangan sahaja. Solat syiddatul khauf. Jadi di sini ada hadis nak cerita berkaitan dengan solatul wusta, solat wusta tadi tu, dan adanya satu rukhsah yang Allah Taala berikan ketika mana berada dalam peperangan, itu solatul khauf. Baik, hadisnya, annal muslimina kanu ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ba'dil ghazawat. Sesungguhnya orang Islam ini satu ketika pernah bersama Nabi dalam beberapa peperangan. Fa shalla bihim alaihi salatu wasallam adh-dhuhra 'ala al-wajhil ma'hud. Maka Nabi solat bersama dengan sahabat waktu zuhur sebagaimana biasa, 4 rakaat, kan? Berjemaah dan sebagainya, ikut sebagaimana asal. Wa kana musyrikuuna qariban minhum yarawnahum falamma farghu min salatihim qala ba'd musyrikin law aqartum alaihim wa hum fi salatihim la asabtumuhum. Maka ketika mana dia orang salat zuhur ini, orang musyrikin itu dia orang duduk dekat, maksudnya dalam kawasan-kawasan yang dekat dengan orang Islam, dan dia orang ini nampak bahawa Nabi dengan sahabat tengah sembahyang ketika itu. Maka selepas daripada dia orang selesai, maka keluar daripada mulut kalangan setengah orang musyrikin, dia kata macam mana? Kalaulah ketika mana mereka itu tengah solat, hanyut dalam solat mereka, tengah khusyuk lah, kita kata tengah sedap sembahyang tu, nescaya masa tu kita pergi serang mereka. Kita pergi serang mereka. Maka katalah sebahagian daripada golongan musyrikin lagi, inna lahum ba'da hadhihi salah salatu hiya ahabbu ilaihim min abaihim wa abnaihim, ya'ni as-salah. Okey, kalau macam tu, lepas ni dia orang ada satu lagi sembahyang. Yang solat ini mereka suka sangat-sangat. Nampak tak? Dalam hadis ini cerita berkaitan dengan perbuatan orang Islam yang mana solat zuhur dan solat asar. Lepas zuhur ada sembahyang asar, dan orang musyrikin ketika itu dia tahu bahawa ini antara solat yang betul-betul dia orang jaga. Solat yang betul-betul dia orang jaga, dan dia orang ini betul-betul jaga, mak ayah apapun anak-anak semua jaga. Itu solat apa? Solat asar. Fa nazala Jibril alaihi salam ala Rasulullah bi salatil khauf. Disebabkan perbualan ataupun mesyuarat, diskusi yang berlaku di kalangan golongan musyrikin tersebut, yang dia orang akan serang bila mana masuknya sembahyang asar, maka Jibril turunkan wahyu kepada Nabi SAW berkaitan dengan sembahyang khauf. Nak kata bahawa di sini pertama pensyariatan solatul khauf, kaedah sembahyang khauf. Yang kedua berkaitan dengan kedudukan solat khauf tersebut jatuh bila? Jatuh pada sembahyang asar. Jadi salah satu daripada sembahyang yang betul-betul kena jaga adalah sembahyang asar. Yang lain pun jaga juga, kan? Fanzur kaifa sara fadlu hadhihi salat an al-'asr ma'luman hatta lil musyrikin. Tengoklah macam mana kelebihan solat asar ini, sehinggalah golongan musyrikin pun maklum, dia orang tahu dah. Sebab apa? Orang Islam zaman Rasulullah SAW ni dia jaga sangat sembahyang asar. Sebab Nabi sebut sebagaimana yang saya sebut tadi, antara solat yang agak berat, yang paling berat bagi golongan munafik adalah subuh dengan asar. Supaya mereka ini tidak tergolong dalam kalangan hadis tadi itu, mereka betul-betul jaga, kan? Dan kita tengok situasi di kita pun kadang-kadang asar kita jadi kalut sikit, kan? Orang yang bekerja kalut sikit, petang kita ada urusan dan sebagainya. Jadi ketika itu kena tengok kedudukan solat asar kita. Takut-takut kita ambil ringan. Yang penting aku semayang je, tak nak, kan? Supaya kualiti masih lagi ada, insya-Allah.
Kita azan dulu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة Alhamdulillah. حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, itu dalil yang pertama lah, nak sebut berkaitan dengan penekanan berkaitan dengan salat. Hafizu ala salawati was salatil wusta. Peranan kita ke salat. Lagi firman Allah Subhanahu wa taala di sini awal-awal ni ada beberapa dalil peranan kita ni jaga salat kita dan kita ihtimam ambil bab berkaitan dengan salat. Firman Allah Subhanahu wa taala munibina ilaihi wa taquhu wa aqimus salah wa la takunu minal musyrikin. Munibina ilaih, kembalilah kamu kepada Allah, kan? Wattaquhu, dan bertakwalah kamu kepada Allah, wa aqimus salah, dan dirikanlah salat, wala takunu minal musyrikin, dan jangan kamu jadi daripada kalangan orang yang syirik kepada Allah Taala. Munibina ilaihi wattaqu, kembali kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Kemudian Allah Taala sebut wa aqimus salah, dirikanlah salat. Jadi bila mana Allah Taala sebut kembali kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, salah satu elemennya adalah solat, kan? Jadi sembahyang itu bukti bahawa kita takwa pada Allah dan kita telah kembali kepada Allah Ta'ala. Betul tuan-tuan, dalam hidup kita 24 jam ni banyak kita lara, kan? Banyak kita lara dan banyak kita lari daripada Allah Ta'ala. Maksud lari daripada Allah Ta'ala ni kurangnya kadang-kadang kita ingat pada Allah Ta'ala, kan? Jadi sebab itulah Allah Ta'ala tarik kita supaya kita kembali pada Allah Ta'ala 5 kali setiap hari. Sekurang-kurangnya pada ketika itu kita kembali, kita ingat pada Allah Ta'ala. Sebab itulah dalam waktu kita sembahyang kedudukan kita khusyuk pada Allah Ta'ala pun masih lagi kurang. Maksudnya kembali kita pada Allah Ta'ala tu belum lagi betul-betul kembali. Sebab tu kita nak sangat jaga salat kita. Fal inabatu hiya ar-ruju' ila Allah, dan kembali, inabah tadi tu maksudnya kembali kepada Allah SWT. Wa taqwa hiya al-khasyah min Allah, dan takwa adalah takutnya kepada Allah SWT. Wal iqamati lis-salah, yang mendirikan salat iaitu ityan biha ala wajhi alladhi amara Allah bih, iaitu melaksanakan salat sebagaimana yang Allah Taala perintahkan. Itu kedudukan bila mana
kita kembali pada Allah Ta'ala dengan melaksanakan solat. Firman Allah Ta'ala lagi, munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salah wa la takunu minal musyrikin, ila qauli Ta'ala, sehingga firman Allah SWT dalam surah lain, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Ini dalam surah Al-Mu'minun. Di awal-awal Allah Ta'ala sebut qad aflahal mu'minun, sesungguhnya telah berjaya orang yang beriman. Salah satu cirinya walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, iaitu orang yang berjaya daripada kalangan orang beriman adalah orang yang jaga solat mereka, kan? Orang yang jaga solat mereka. Sebanyak mana kita ambil berat tentang solat kita, maka sebanyak itulah Allah Ta'ala ambil berat ke atas kita, kan? Memang Allah Ta'ala sentiasa ambil berat pada kita. Kalau Allah Ta'ala tak ambil berat pada kita, tak tahu macam mana kita ni bernafas tak bernafas, kan? Kadang-kadang kita tak perasan, tuan-tuan, kita bernafas. Bila kita perasan? Bila mana kita ni tersumbat hidung, kan? Tak boleh bernafas, tersumbat hidung baru perasan, rupanya aku bernafas rupanya. Nasib baik Allah Ta'ala buat macam tu. Kalau kita ni bernafas, flow dia tu laju, kita kata selesa sepanjang masa, kita dah tak ingat dah bahawa rahmat Allah Ta'ala dia bagi kita nafas untuk bernafas atas muka bumi, bernyawa atas muka bumi. Itu yang Allah Ta'ala sentiasa bagi. Dan salah satu kata ulama, sebanyak mana kamu ambil berat dengan solat kamu, maka sebanyak itulah Allah Ta'ala akan ambil berat terhadap kamu untuk menunaikan hajat kamu. Jaga sembahyang kita, insya-Allah Allah Ta'ala akan tunaikan hajat kita. Jadi bukti orang yang berjaya di sisi Allah Ta'ala adalah orang yang jaga solat mereka. Dan yang terakhir sekali, firman Allah SWT, illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Ini tuan-tuan boleh tengok dalam surah Al-Ma'arij, kan? Allah Ta'ala sebut apa? Daripada ayat yang ke-19, innal insana khuliqa halu'a. Ini cuba tengok dalam surah Al-Ma'arij, mungkin kita balik, kita tengok terjemahan, kita tadabbur sikit. Saya sebut sepintas lalu. Pada ayat yang ke-19 ini, Allah Ta'ala sebut sifat perangai kita, sehinggalah Allah Ta'ala sebut perkataan illal musallin, melainkan orang yang menjaga salat. Apa perangai kita? Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan yang bertabiat resah gelisah, iaitu ada sifat bakhil, kan? Perangai kita memang ada dah sifat kedekut. Tak payah nafi lah, memang ada punyalah. Kita tak kedekut dengan ahli keluarga kita, kita kedekut dengan kawan-kawan kita. Kita tak kedekut dengan kawan-kawan kita, kita kedekut dengan ahli keluarga kita. Jadi sifat kedekut ada, kan? Kita boleh cerita macam ni. Sebut fadilat, tak payahlah. Fadilat tu memang kita dah tahu dah. Tapi sifat kedekut masih ada lagi, kan? Idza massahu syarru jazu'a. Bila mana ditimpa kesusahan, maka dia resah gelisah. Maksudnya salah satu kesusahan, kesempitan dalam rezeki dia. Duit rasa sikit, dia rasa gelisah dah, kan? Wa idza massahul khairu manu'a. Akan tetapi bila mana dia diberikan kesenangan, sifat kedekut tu datang balik. Kedekut ni sebab ada, kan? Kalau kita tak ada, kita takkan kedekut. Dalam poket kita ada RM10, RM5, orang minta sedekah, mungkin boleh bagilah RM5. Kalau dalam poket kita ada RM10 je, sifat kedekut, sekarang aku bagi tak boleh pula. Dia akan ada macam mana pun. Betul tak betul lain cerita. Aku bagikan mudarat aku dan sebagainya. Kita yakin Allah Ta'ala balik balas. Tapi nak kata memang sifat itu ada. Tapi bila mana kita ini tidak ada, sifat kedekut ada lah. Orang minta macam mana, tak boleh bagi. Sebab adalah kita kedekut. Bila mana Allah Ta'ala uji, maka kita akan rasa kesah gelisah. Tapi bila mana kita adanya sifat yang lebih tersebut, maka kita akan timbul balik sifat tersebut. Siapa yang terselamat daripada sifat tersebut? Illal musallin, bagi orang yang mana mendirikan solat. Sifat kedekut kita Allah Ta'ala hilangkan bila mana kita belajar dan kita betulkan semayang kita. Jaga semayang pun sifat kedekut boleh buang. Siapa yang bagi sifat kedekut? Allah bagi sifat kedekut pada diri kita. Allah bentuk diri kita, sifat kita Allah masukkan. Bila mana kita betulkan kedudukan kita, Allah sendiri yang buang. Sebab dia yang masukkan. Sebab itu salah satu nak buang sifat perangai tak elok kita, jadikanlah golongan kita ni daripada kalangan al-musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Mereka ini orang yang mana dalam sembahyang mereka daimun, iaitu orang yang berkekalan. Masuk semayang. Memanglah sekali semayang tak ada lagi buang sifat kedekut kita, tapi semayang lagi sampai satu ketika Allah Ta'ala akan buang sifat kita. Mungkin di hujung-hujung umur kita, tak mustahil, kan? Dekat kita nak mati, wallahu alam, mungkin dalam beberapa tahun kita nak mati, sifat bakhil, sifat kedekut dah tak ada dah. Bahkan sifat-sifat mazmumah lain pun Allah Ta'ala buang dah. Kerana apa? Kerana daimun,
kita daripada sembahyang kita ni kita istiqamah dan kita betul-betul jaga. Inilah yang disebut oleh pengarang kitab dengan doa dia kata tadi supaya kita terjadi golongan yang muhafazah, orang yang jaga solat, dikaitkan dengan perkataan dengan firman Allah Taala hafizu 'ala salawati was salatil wusta, supaya kita jadi golongan yang mendirikan solat, al-muqiminas salat. Dia bawa firman Allah Taala munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salah, dan supaya kita ini jadi orang yang ad-daimina 'alaiha, orang yang jaga mengekali dengan salat istiqamah, alladzina hum 'ala salatihim daimun. Semuanya Allah Taala sebut dalam Quran. Jadi ciri-ciri kita sebagai orang salat ini bukan sembahyang saja, tak. Kita jaga sembahyang kita dirikan dengan betul-betul, kita khusyuknya, dan kita jangan sesekali tinggal. Walaupun kita tahu kita sembahyang daripada dulu sampai sekarang tak khusyuk-khusyuk, jangan tinggal. Teruskan, insya-Allah sampai satu ketika benda-benda yang ada dalam diri kita daripada sifat-sifat mazmumah Allah Taala akan buang sebab daripada kita menjaga salat kita, insya-Allah. Dan salah satu daripada kita nak betulkan salat kita ini, Allah Taala datangkan Ramadan, insya-Allah panjang umur, Allah Taala datangkan Ramadan. Jadi kita tengok balik, rupanya aku cantik sembahyang dalam Ramadan. Kita sendiri tahu, kan? Sebab salah satu daripada barakah yang ada dalam Ramadan, Allah Ta'ala betulkan kedudukan salat kita, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan ada manfaat, dan mohon maaf mungkin bahasa atau contoh saya tak sesuai. Yang penting kita boleh ambil pengajaran daripada apa yang disebut oleh Imam Al-Haddad dalam kitab beliau. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.